Terima kasih banyak-banyak. Jadi ini jam yang ketiga Selamat Pagi Malaysia hari ini untuk edisi 11 Februari 2022. Terima kasih kepada anda yang menonton kami bermula pukul 8. Sekarang kita nak berkongsi kepada anda, ini berkaitan dengan usahawan. Satu karnival untuk anda semua kalau anda usahawan maupun anda sesiapa sahaja yang berminat dengan usahawan, iaitu Hari Karnival Usahawan sambutan Hari Usahawan Negara. Itu dia. Berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur. 5 hari bermula 24 sehingga 28 Mac. Seronok ni kan? Seronok. Dah lama dah kita tak pergi karnival seperti ini. Karnival begini. Masya Allah. Dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan yang akan berbicara tentang perkara ini dengan lebih lanjut, iaitu Datuk Seri Abu Hassan Muhammad Noor, Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia ataupun selaku pengerusi Hari Usahawan Negara. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Dan juga ditemani oleh Datuk Chong Chong Teck, Presiden Persatuan Perniagaan Promas Antarabangsa Malaysia. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Okey, sebelum kita pergi kepada Hari Usahawan Negara yang akan disambut tidak lama lagi, kita kena kenal dahululah. Tak kenal maka tak cinta. Betul. Mengenai Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia. Datuk Seri Abu Hassan mungkin boleh mulakan. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Menjemput saya dan rakan saya, Datuk Chong Chong Teck. Dan terima kasih Ridwan dan Sophie, pasangan ideal hari ini, pagi ini. Dan salam Jumaat. Terima kasihlah menjemput lagi sekali kami dalam Hari Usahawan Negara, sempena sambutan Hari Usahawan Negara. Jadi saya selaku Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia, kita meliputi usahawan seluruh Malaysia dan juga kita selalu juga pergi ke international termasuk China, Indonesia dan juga rakan-rakan kita pun ramai juga di sana. Jadi Hari Dewan Perniagaan ini ditubuhkan pada 2013 hingga kini, hingga sekarang. Jadi banyaklah ranjau dan duri yang kita telah harungi. Dan kita Dewan ni ialah daripada industri kecil yang kita latih mereka ni sampai ke peringkat besar, sampai ke antarabangsa. Daripada biasa jadi luar biasa. Daripada berniaga yang kecil-kecilan sehingga kita mengajar dia sampai ke ada industri dan ekspor ke luar negara. Ini yang kita buatkan bersama dengan usahawan yang telah kita jalani dia punya program-program, seminar, klinik keusahawanan dan juga bersama dengan agensi-agensi yang terlibat dalam keusahawanan. Terutama sekali Kementerian Pembangunan Usahawan yang banyak membantu usahawan. Terima kasih kepada YB Tan Sri Noor yang bersama-sama dengan usahawan yang telah membanyak limpahan dana-dana, limpahan bantuan-bantuan yang sekarang ni walaupun dalam masa COVID-19 dah 2 tahun kita terkurung kan. Betul. Jadi banyak juga terjejas usahawan-usahawan ni, tetapi dengan bantuan oleh kementerian dan agensi yang berkaitan dengan keusahawanan meringankan beban diorang ni. Jadi Dewan ni ada platform kepada usahawan untuk mendapatkan segala kemudahan yang diteraju oleh kementerian dan juga agensi. Itu dia. Itu dari segi Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia lah. Dan kita nak tahu juga, Datuk Chong mungkin boleh kongsikan kepada kami lah peranan Promas pula. Bagaimana? Peranan Promas. Morning. Actually, Promas International Business Society is formed in 2007 in Malaysia. The Promas International Society, Promas is a short form for Product Malaysia Showcase. We go together with the ES event, go to exhibition in China and other Middle East, all the country. So we have 40 exhibitions a year in China. Even we go join together with Datuk Seri Abu Hassan, we go to China, even Guangzhou, everywhere. But due to the COVID-19, so we are stopping for almost 2 years. And now we are confident our Malaysia can be controlled the COVID-19. Then we are joined together with Datuk Seri Abu Hassan to join the organizer for this Han exhibition in the March. So we hope we will convene our member, it allow almost 100 members from Promas to participate in this Han 2022.
tutu. Jadi Hari Usahawan Negara akan disambut pada 24 sehingga 28 Mac bulan depan lah kan? Jadi Datuk mungkin boleh kongsikan apakah pengisian sempena dengan Hari Usahawan Negara ini. Hari Usahawan Negara ni short form dia HAN. Kalau orang nak tengok hashtag HAN, hashtag Hari Usahawan Negara, WW Hari Usahawan Negara yang julung-julung kalinya diadakan di Malaysia dan insya-Allah akan ditakwinkan dalam kalender setiap tahun kena sambut. Kita ada hari belia, hari guru, hari apa lagi kita ada? Hari apa ni? Hari pekerja. Betul. Hari RTM ada. Hari RTM ada. Tapi ini hari usahawan ni belum ada lagi. Ini yang kita bersama insya-Allah kalau diizinkan kita akan bersama dengan agensi dan kementerian akan bersama dalam Hari Usahawan Negara yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Ismail Sabri pada 26 hari bulan Mac 2022 jam 2.30 petang di WTC Kuala Lumpur. Jadi kita pun baru-baru ni kita telah buat satu pelancaran 31 hari bulan Januari yang lepas di WTC bersama dengan Tan Sri Noor untuk melancarkan laman sesawang HAN 2022 yang kata orang tu untuk mempertengahkan apa HAN ni, kenapa kena ada HAN, kenapa kena ada Hari Usahawan Negara, kenapa kita kita kena mempertengahkan supaya usahawan-usahawan industri ini tahu. Jadi kita dipanggilkan Himpunan Usahawan Malaysia dan juga kita ada international juga kalau insya-Allah ni melalui hybrid, melalui zooming, melalui rakan-rakan kita bersama Datuk Chong yang kita telah pergi China dah 10-12 tahun yang dulu. Saya ingat separuh China dah kita pergi. Jadi ini yang kita akan membawa dia orang ke sini untuk bersama-sama meraihkan Hari Usahawan Negara. InsyaAllah. Dia lain sikit daripada yang lain. Baik. Dan Datuk Chong sendiri mungkin boleh kongsikanlah berkenaan dengan hari penganjuran Hari Usahawan ini, bagaimana ia dapat membantu peniaga khususnya di Malaysia lah untuk membangunkan perniagaan mereka. Actually, for our member, it's from Malaysia, but we are from ES Event, it's the international organizer. So we are trying to bring in for the overseas international exhibitor to come to join our show, to make this show as the international. But we try our best to call the international exhibitor. So how the international collaboration like Malaysia and China will impact to the economic development of Malaysia? Actually, we are called for like China, the exhibitor. I think we will try to the agent from Malaysia to participate in this show. But the product is from China or from Taiwan. Because some of the exhibitors, they have the agent in Malaysia. So we try. So inilah kita menaikkan semangat balik. Sekarang ni usahawan kita banyak yang kata orang yang terjejas daripada COVID. Lepas tu baru-baru ni banjir pula kan. Betul. Ada yang mesin habis, musnah, industri yang terpaksa kadang-kadang tutup kan. Jadi macam mana kita nak merancakkan balik ekonomi negara ni? Kita macam mana kita nak naikkan balik imej usahawan tu. Jadi kita himpunkan dia. Walaupun dalam keadaan sekarang ni yang tak menentu kan, tetapi saya dengan rakan-rakan yang lain, network yang kita ada, kita membuatkan ekonomi negara itu sebagai pembangkit ekonomi negara dan semua orang tahu di bawah ekonomi negara ini SME adalah yang terbesar. 80 ke 90% adalah SME. Jadi inilah yang kita naikkan balik, kita gambar-gemburkan balik supaya menghidupkan suasana itu. Kita ada himpunan dia secara fizikal dan kata orang zooming ke, online ke, hybrid ke, semua ada. Kita bagi. Kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 2 tahun lebih, Datuk. Dan ramai orang terjejas dengan usahawan. Kalau mengikutkan peratusan di sini, 8.85% perniagaan kecil dan sederhana ini gulung tikar, 91.15% mampu meneruskan perniagaan, manakala 58.55% bersedia untuk menceburi bidang baru. Sebab apa? Dah tak boleh nak sustain lah dengan keadaan semasa. Dalam situasi 2 tahun ini juga pelbagai bantuan diberikan oleh kerajaan. Jadi macam mana dengan inisiatif seperti Hari Usahawan Negara ini mampu memberi satu suntikan semangat, satu suntikan energi untuk
untuk recharge energi dan bateri balik untuk mereka menaikkan balik momentum mereka. Ya, itulah saya baru-baru ni pun kita ada buat sidang bersama dengan agensi kementerian di bawah dipanggil libat urus di bawah banjir, di bawah COVID, macam mana kita nak merencanakan, merancangkan ekonomi kita kan. Jadi kadang-kadang orang ni bila dia terjejas, walaupun apa, kadang-kadang dia cuba untuk berniaga, walaupun di rumah, di online, kata orang tu cara macam mana pun untuk mendapatkan sesuap nasi lah, contoh. Jadi apabila adanya hari usahawan negara ni, kita akan membuka ruang-ruang ni, kita membuka ruang-ruang ni kepada usahawan-usahawan terutama sekali yang terjejas, yang dah tutup company, yang kata orang tu yang berbagai-bagai lagi kita dengar kan. Tetapi inilah yang kita adukan kepada kementerian dan agensi bantu dan sama-sama kita menaikkan balik industri yang terjejas ini, terutama daripada segi luar bandar, ialah COVID lagi, banjir lagi, dan kata orang tu dah jatuh di timpa tangga. Betul kan. 2 tahun dah lah tak berniaga. Lepas tu rumah pula tu tinggal tangga pula kan. Barang-barang semua hilang, mesin semua hilang. Jadi macam mana kita nak menaikkan lagi? Jadi kita bersama-sama satu network. Kita bekerjasama walaupun kita ni tidak ada bantuan mana-mana pun, tetapi kita daripada segi networking, kata orang kita share lama-lama jadi banyak. Jadi kita salurkan balik kepada dia orang. Mana yang usahawan-usahawan ni bukan yang semua yang terjejas, ada yang dah berjaya. Kadang-kadang dalam online pun kita tengok kadang ratus ribu dah dapat income. Duduk rumah aja. Tetapi syarat dia, walaupun kita duduk rumah, walaupun kita di mana-mana saja, SSM perniagaan tu kena ada, kena wujud. Barulah kita kategorikan usahawan tu boleh, sehingga dia boleh membawa kejayaan. Daripada rekod dia maknanya dia ada pendaftaran, dia ada management punya accounting kan. Ini yang boleh dibantu oleh di bawah agensi dan kementerian. Ini pun kita tengok juga. Jadi platform Dewan ni lah yang menyalurkan semua maklumat dan kata orang tu perkara-perkara yang begini untuk dia faham. Untuk usahawan dan agensi itu bersama-sama boleh tolong-menolong. Itu saja. Itu saya rasa. Saya kira bantuan ketika PKP pun pelbagai bantuan yang disalurkan. Banyak. Yang 10,000 pinjaman tak ada interest. Kadang-kadang ada grant yang baru-baru ni, tekun yang tak pernah bagi grant pun sekarang dia bagi grant. RM3,000. Kalau syarat dia kena ada bisnes, ada SSM, ada SSM, ada apa, RM3,000 tanpa bayar balik. Betul. Bukan geran motor tau, bayar balik. Itu baru satu kan? Baru satu. Banyak lagi. Jadi kita terima kasih kepada agensi dan kementerian yang banyak membantu usahawan. Jadi kadang-kadang usahawan ni dia tak dapat nak maklumat tu, datanglah kepada Dewan Perniagaan. Inilah platform dia untuk kita salurkan usahawan-usahawan ni yang mana yang jatuh, bangun balik, hidup balik semula kan, semua ni tersalurkan kepada agensi yang berkaitan. Saya kira ini satu platform yang baiklah bagi usahawan luar sana supaya sebarang informasi yang mereka perlukan ada tempat untuk dirujuk. Betul. Ada maksudnya kalau tak sebelum ini mungkin usahawan kita perlu untuk mencari sendiri. Kadang-kadang dia orang ni naik haus tangga, panjat sana. Kadang-kadang orang bila individu, kadang-kadang ada yang dia tak kenal pasti. Kalau melalui platform Dewan ni dia dah tahu, dia dah kenal pasti. Jadi kita boleh salurkan maklumat ni. Dan itu sebab saya kata macam mana saya nak berancangkan lagi ekonomi ni, himpunan dia itu saya panggil dalam Hari Usahawan Negara yang akan kita sambut pada 24 dan 28 Mac ni. Datanglah kita sedia membantu. Datuk Chong, as we can see, there's a lot of effort that we want to help our entrepreneur to survive and to sustain after the pandemic of COVID-19. But some of them still cannot survive. In your opinion, how we can help this group of entrepreneur? But I think our Malaysia government can control. It should be no problem about that. That's all your opinion? I'm okay with that. Okeylah. Sedikit pandangan daripada Datuk berkaitan dengan soalan saya. Banyak usaha-usaha dilakukan oleh kerajaan dan kita tahu macam Datuk cakap tadi, tapi ada lagi golongan peniaga ini yang tidak mampu survive. Bukan tak nak survive, tapi tak mampu juga nak bernafas. Macam mana tu? Dia macam inilah. Saya dah didik dia orang ni daripada awal lagi. Jadi kita kadang-kadang bila kita didik daripada awal tu, kita tak perlukan tongkat. Kita usaha dulu. Kita jalan dulu.
Jadi bila apa-apa berlaku musibah sekarang, kita dah tahu, kita dah berdikari. Betul. Jadi tak payah kata orang, saya kalau tak ada dana, saya tak ada bantuan, saya tak nak berniaga. Ada juga macam tu kan. Betul tak? Tapi bila kita dah didik daripada awal, jadi berjalan cara sendiri. Jadi susah senang ke dia dah faham dah. Jadi ini yang senang yang kita aturkan. Jadi barulah kementerian dan agensi ini akan sambut dia orang, akan ambil dia orang, akan didik dia orang. Kan ada banyak program keusahawanan, klinik keusahawanan, macam-macam program. Ada sijil bagi macam-macam ada. Kan ada sijil tu pun boleh jadikan duit. Boleh datangkan modal. Modal maknanya sijil dia dah pergi program, kursus, seminar. Boleh jadikan satu profil untuk dia. Betul. Ini yang jadi kita ni tak perlu kata orang tu menuduk, menadah tangan, berdoa untuk mendapatkan sesuatu. Kita kena usaha dan Kena ada usaha. kita Betul. kena ada jalan juga, cara kita sendiri kan. Baru cara automatik dia akan dibantu. Mesti Baik. dibantu. Itu dia berkenaan dengan sambutan Hari Usahawan Negara yang akan berlangsung pada 24 sehingga 28 Mac. Jadi sama-sama kita boleh memeriahkan program tersebut, insya-Allah, yang akan berlangsung di WTC KL. Okey, ini dia antara posternya. Jadi kosongkan jadual anda hadir untuk sama-sama kita tahu apakah antara peluang kita untuk, mungkin ada yang baru nak berjinak-jinak sebagai menjadi usahawan, ataupun yang mungkin sudah pun dalam bidang yang sama, cuma bagaimana cara-cara untuk nak orang kata nak sustain kan. Nak tajamkan skill kita sebagai seorang usahawan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Seri Abu Hassan Muhammad Noor selaku Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia, dan juga Datuk Chong Chong Teck, Presiden Persatuan Perniagaan Perumas Antarabangsa Malaysia. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia menjemput kami berdua. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak.